Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan Siap, adik-adik jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia maka pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama di masjid yang mulia dan berkat ini untuk menambahkan ilmu kita yang khusus, ya, iaitu sifat 20, ya, yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita hari itu kita dah masuk pelajaran yang ke-6, iaitu hukum dan pembahagiannya. Ini kita dah sentuh sikitlah hari itu, ya. Pembahagian hukum. Berapakah pembahagian hukum? Hukum terbahagi kepada 3, iaitu hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Yang saya semua faham ni. Hukum terbagi kepada 3, iaitu hukum yang datang daripada syarak, hukum yang terbit ataupun yang datang daripada adat, dan hukum yang datang daripada akal. Ya, ada hukum dipanggil hukum syarak sebab dia terbit daripada syarak, iaitu daripada perintah Allah. Ada hukum disebabkan adat, iaitu kebiasaan. Ya, kita menghukumkan api membakar sebab kebiasaan api adalah membakar, maka hukum itu dipanggil hukum apa? Hukum adat. Kita menghukumkan ataupun kita hukum syarak menghukumkan babi itu najis, muwalladah, ya, sebab dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala, hukum syarak, ya. Kemudian hukum akal, iaitu akal kita menghukum, yang terbit daripada akal kita. Contohnya tuan-tuan dan puan, akal kita menghukum seperti botol ini ada ataupun tak ada. Ada kan? Di segi akal kita dia ada, ya. Maksud dia benda ini ataupun jasad ataupun benda ini ada, wajib ada sebab dia ada, ya, di segi akal kita. Di segi adat, kalau benda sudah ada, adalah. Kalau di segi syarak, itu bergantunglah kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ada datang daripada hukum, ya, yang mana Allah hendak ataupun tak hendak, itu kita akan bincangkan kemudian. Tapi apa yang kita kena tahu dulu, hukumnya 3 bahagian. Satu hukum syarak, yang kedua hukum adat, yang ketiga hukum akal. Hukum yang datang daripada syarak, wajib, haram, harus, makruh, sunat tu, ya. Hukum yang datang daripada adat, ya. Kalau makan, hukum dia apa? Kenyang. Kalau tak makan, apa? Itu adat, ya. Kemudian hukum yang datang daripada akal, iaitu akal kita menerimanya sebagai satu perkara yang logik lah, ya. Contohnya kita belajar kan, 2 campur 2, 2 campur 2, 4. Siapa yang menghukum 2 campur 2, 4 ni? Hukum syarak ke, hukum adat ke, hukum akal? Akal kita menghukum. Bila kita campurkan 2 dengan 2, dia jadi 4, kerana datang daripada akal kita, ya. Baik.
Yang nombor 62 bawah, 52 bawah tu hukum ialah menetapkan satu perkara kepada satu perkara. Itu hukum. Menetapkan satu perkara kepada satu perkara atau menidakkan satu perkara kepada satu perkara yang lain, itu dikatakan hukum. Ya. Menetapkan satu perkara, ya. Iaitu contohnya makhluk adalah baharu. Makhluk adalah baharu. Apa mana baharu? Apa mana makhluk? Makhluk adalah yang diciptakan, ya. Macam kita ni makhluk kau khalik. Kita ni makhluk kerana kita diciptakan. Maka dihukumkan kita itu adalah baharu. Baharu ni apa? Berubah-ubah, ya. Berlaku perubahan daripada kecil, remaja, dewasa, tua, kemudian qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dikatakan baru, ya. Hukum itu adalah apa? Menetapkan suatu kepada suatu. Bila ditetapkan manusia ini adalah makhluk, haiwan itu adalah makhluk, tumbuh-tumbuhan itu adalah makhluk, ya, maka dihukumkan makhluk ini adalah sesuatu yang baharu. Dia bukannya qadim. Apa mana qadim? Dah sedia ada. Kita ni sedia ada ke? Kita ni baru. Kita dilahirkan, kemudian kita dimatikan. Baru saja kita baca tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu sangat berkuasa. Qadir, sangat menentukan. Okay? Baik. Contoh satu tadi, makhluk adalah baharu. Baharu ni dipanggil hadis. Tuan-tuan selalu jumpa perkataan hadis kan? Tapi hadis yang selalu kita jumpa tu adalah sabda Rasulullah. Hadis adalah sabda Rasulullah, perbuatan Rasulullah ataupun ikrar Rasulullah. Itu hadis. Tapi hadis dalam ilmu tauhid ini yang dimaksudkan di sini ialah baharu. Ya? Setiap yang baharu dia panggil hadis. Setiap yang tidak baharu dia panggil apa? Dia tak baharu tapi dia panggil apa? Qadim. Dah sedia ada. Allah bukan baru. Allah ada. Allah qadim, dah sedia ada. Tidak diciptakan dan tidak bermula dan tidak berkesudahan. Itu Allah. Pasal itu sifat dia adalah qadim. Kita dimulakan dan kita disudahkan. Maka kita adalah hadis baharu. Ya? Menetapkan baharu hadis kepada makhluk adalah yang dikatakan hukum. Makhluk adalah baharu. Yang mana hukum? Baharu itu adalah hukum. Ya? Maknanya makhluk ni dihukumkan baharu. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, makhluk adalah bukan qadim. Ya? Mana bukan qadim? Makhluk tidak ada permulaan. Ya? Makhluk bukan qadim, makhluk bukanlah qadim, maknanya makhluk ini apa dia? Bukanlah qadim, maknanya bukanlah sesuatu yang tidak ada permulaan. Makhluk ini adalah bermula. Itu makhluk. Dia bukan qadim, dia bukanlah sesuatu yang tidak ada permulaan makhluk ni. Mana-mana makhluk pun, ya. Mana makhluk yang dah hapus dah daripada dunia ni? Dah tak ada lagi dah. Dinosaur. Dah tak ada dah. Dia dah hilang daripada dunia. Sebab dia baru. Ya? Qadim. Dia tak ada. Sebab itu kita ni bukan qadim. Yang qadim tu siapa? Allah sahaja. Ya? Yang kita sebut waris qadim tu siapa? Waris qadim tu apa? Orang lama lah. Waris qadim.
orang lama, walaupun dia ada ataupun dah tak ada lagi, dia adalah waris qadim. Ada keturunan kita, waris qadim. Kita pakai jugalah perkataan-perkataan yang gunakan ilmu tauhid ni, waris qadim. Dua-dua tu bahasa Arab tu. Warisun, apa waris? Qadim, dua-dua bahasa Arab. Keturunan, waris ni keturunan. Qadim yang lama lah, keturunan yang lama. Waris ni keturunan. Keterangan menidakkan qadim, tidak ada permulaan kepada makhluk, itulah yang dikatakan hukum. Menidakkan qadim. Maknanya menidakkan qadim kepada makhluk, menidakkan qadim itu adalah hukum. Mengatakan baharu pada makhluk itu adalah hukum. Baharu itu hukum, menidakkan qadim itu hukum. Itu yang dikatakan hukum, iaitu menetapkan sesuatu kepada sesuatu. Kita tetapkan makhluk, kita tetapkan dia, makhluk adalah sesuatu yang kita tetapkan, menetapkan sesuatu kepada sesuatu, menetapkan makhluk itu baharu, itu dikatakan hukum. Menetapkan makhluk itu bukan qadim, itu adalah hukum. Jadi kita nak sampai kepada sifat 20 ni kena belajar ni dulu. Kalau tak sampai, tu ramai yang tak sampai tu. Tak sampai sifat 20 sebab bab-bab yang berkaitan dengan qadim dan hadis, dan makhluk, yang kita tak teliti, maka kita tak dapat nak memahamkannya. Oleh kerana hukum ialah menetapkan atau menafikan satu perkara, itu hukum. Ini tidak, ini iya. Ini tidak, ini iya. Ini hukumlah. Ini tidak baharu, ini tidak qadim. Ini baharu, ini qadim. Itu menetapkan satu kepada sesuatu, itu adalah hukum. Maka hukum yang menentukan hukum, maka hakim yang menentukan hukum boleh jadi syariat atau adat atau akal. Maka hakim, sebab itu ada hakim yang hakim syar'i, hakim di segi hukum syarak lah. Hakim apa? Mahkamah syariah. Hakim adat, ada tak hakim adat? Siapa dia hakim adat? Orang yang memutuskan perkara-perkara berkaitan dengan adat. Bila mati seseorang tu, maka akan datanglah mereka-mereka yang ada kedudukan dalam adat, untuk lembaga ke, buat apa ke, dia akan memutuskan. Bila waris itu mati, siapa yang nak dapat harta selepas daripada itu? Maka hakim itulah yang menentukan. Hakim di segi adat. Baik itu kita hari ni, kalau kita di Rombau ni, yang tak daripada Rombau pun mungkin tahu jugalah. Bila mati seseorang itu, maka tanah pusakanya kembali kepada siapa? Kalau adat perpati ni lah, kembali kepada siapa? Orang lelaki ke orang perempuan? Orang perempuan. Itu hukum adat. Bertentangan tak dengan hukum syarak? Itu kena fikir baik-baik. Bertentangan tak dengan hukum syarak? Sebab hukum adat ada hakim dia, hukum syarak pun ada hakim dia. Hakim dengan hakim lah, kena bincang. Tapi ini kita di luar perbincangan ilmu tauhid kita lah. Tapi kalau kena nak bincang tu di luar lah, bukan di dalam ilmu tauhid. Sebab itulah hukum terbagi kepada tiga, iaitu hukum syarak, hukum adat atau hukum akal. Hukum ada hukum syarak, haram, halal, harus, makruh, sunat, hukum syarak. Lepas tu hukum adat. Apa dia hukum adat? Hukum adat ni apa? Kalau hukum adat ni tak adalah haram, halal, harus, makruh, sunat, itu hukum syarak. Hukum adat ni apa dia? Hukum yang boleh ke tak boleh kahwin satu hari. Itu hukum syarak, hukum adat. Satu hari boleh tak boleh kahwin. Itu hukum adat. Adat kata macam tu. Tapi orang langgar tak?
Langgar. Sebab dalam hukum syarak yang tak boleh kahwin ialah yang muhrim, tak boleh kahwin. Tapi dalam hukum adat dia kata kalau satu waris, satu apa ni, keturunan, satu perut, dia kata tak boleh kahwin. Itu hukum adat. Adat kata begitu, Dan hukum akal adalah akal kita yang hukumkan, Kalau hari ni, kalau kita kata hukum akal menyatakan berlakunya banjir besar ni, maka akal kita pun membuat kajian lah, kenapa berlakunya banjir yang seperti ini. Akal kita menghukum. Mungkin disebabkan hujan terlalu lebat begitu lama, maka terjadilah runtuhnya tanah dan berlakunya banjir. Akal kita buat keputusan. Bila pergi pada agama pula, syarak pula, banyaklah penceramah-penceramah, ustaz-ustaz, ulama-ulama beritahu ini sebabnya kerana apa? Banyaknya apa? Di segi ulama-ulama kan banyaknya maksiat, sebab tu Tuhan turunkan, jatuhkan, jadikan bala dan bencana. Itu di segi syarak. Di segi akal, mungkin hujan begitu lama sangat maka banjir. Di segi syarak, Allah nak turunkan bala ni sebab banyaknya maksiat. Hukum adat biasalah, kalau air dah banyak, banjirlah. Itu adat. Itu je nak bezakan hukum adat, hukum akal, hukum syarak. Kemudian kita masuk lagi satu. Ada tak soalan? Tuan nak soal? Kalau tak ada, saya teruslah. Pengertian hukum syarak, hukum adat dan hukum akal serta contoh. Soalan: apakah pengertian hukum syarak, hukum adat dan hukum akal serta contohnya? Jawapannya seperti berikut. Hukum syarak, perintah Allah Ta'ala yang berkaitan dengan segala perbuatan mukallaf. Itu hukum syarak. Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada yang berkaitan dengan segala perbuatan mukallaf, ia terbagi kepada 5, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Itu hukum syarak, iaitu perintah Allah yang berkaitan dengan segala perbuatan mukallaf. Apa maknanya yang berkaitan dengan segala perbuatan mukallaf? Segala perbuatan mukallaf ada perintah-perintah Allah terhadap perbuatan mukallaf. Siapa dia mukallaf? Iaitu orang Islam yang akil, yang balik. Itu mukallaf. Orang Islam yang tidak akil, yang tak balik, dan orang yang bukan Islam, kemudian orang yang Islam juga yang tidak akil dan tidak baik, tak tertakluk di bawah hukum syarak ni. Contoh, orang gila wajib sembahyang tak? Tak wajib. Sebab apa? Akal dia tak sihat. Dia tak siuman, tak sihat, tak wajib sembahyang. Kalau dia sembahyang, sah tak? Sah tak orang gila sembahyang? Dia jadi imam, yang semua makmum dia gila belaka. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh, sebab orang gila tak wajib sembahyang. Sebab itu dalam hadis Rasulullah menyebutkan rufi'al qalam an salatin. Rufi'al qalam an salatin. Itu pen Allah tu ataupun pen malaikat yang tuliskan buruk dan baik tu diangkat, tak dituliskan kepada 3 orang ni. Pertama, as-sabiyu. Siapa dia as-sabiyu? Kanak-kanak yang belum balik, tak dituliskan dosa walaupun dia buat dosa. Belum dia umur balik lagi, kalau lelaki belum umur boleh tahun, dia minum bir. Ditala je lah dia minum, main judi lah dia, tikam ekor dah, tapi dia belum balik. Dosa tak? Tak berdosa kan? Tak berdosa. Sebab belum lagi mukallaf. Hukum syarak hanya terjadi kepada yang mukallaf. Yang belum mukallaf tak jadi hukum. Jadi tuan-tuan nak balik tak umur 13 tahun?
12 tahun. Tak bayar sembahyang, minum bagak, main judi, sebab tak ada hukum syarak lagi, sebab itu dalam masa sebelum balik tu kena didik lah dulu, sebab kita pun kat kampung-kampung pun sebelum sembahyang, sebelum apa kita dididik, kita tak wajib puasa. Kanak-kanak tu tak wajib puasa sebelum 15, tapi kita didik dia supaya berpuasa. Walaupun dia tak wajib puasa, dapat pahala tak dia? Rufi al-qalam, tak dituliskan lagi pahala dia, sebab dia belum balik. Tapi kena latih, kena terbiah dia, latih perlahan-lahan. Dia puasa, dia semayang, Kadang-kadang ada orang yang yang sayang dengan anak dia. Dia nak pergi haji, dia bawa anak dia walaupun belum balik pergi haji. Sah tak haji dia? Orang panggil haji apa? Haji kecil, tapi haji dia belum sah walaupun dia dah pergi haji. Balik kampung orang panggil dia apa? Haji juga, haji kecil, tapi belum sempurna lagi, sebab dia tidak menyempurnakan ataupun tidak melepaskan daripada hukum syarak, yang berlaku pada mukallaf, Baik. Jadi hukum syarak ini terbahagi kepada 5, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Jangan keliru. Wajib di segi syarak lain, wajib di segi akal lain. Apa wajib di segi akal? Wajib di segi syarak dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Wajib di segi akal, apa dia? Kalau akal kata benda itu, macam akal kata botol ni ada, maknanya wajib ada botol ni. Nanti kita akan bincang lagi apa dia botol ni. Dia adalah jirim. Apa dia jirim? Sesuatu yang memerlukan ruang dan tempat, itu dikatakan jirim. Dan bila kita kata botol ni ada, wajib ada, sebab dia ada depan mata kita. Kalau kita letak belakang dinding, akal kita kata apa? Botol tak ada, wajib tak ada botol itu, sebab mata kita tak nampak, akal kita tak berfikir tentang dia. Itu wajib dari segi akal. Kemudian makruh, sunat. Dalam hukum syarak ada sunat. Apa dia sunat? Jangan salah faham sunat ni. Orang kampung, bila kita dah sampai umur, kita kena sunatkan. Apa mana sunat? Kena khitan, itu dipanggil sunat. Kena khatankan, bukan khitan, kena khatankan. Orang kita panggil sunat. Tapi bila kita keliru sunat hukum syarak dengan sunat kena khatan tu, itu masalah jugalah. Sebab itu kita kena pastikan apa maksudnya sunat. Sunat itu perbuatan setiap mukallaf, jika dilakukan dapat pahala, jika tidak dilakukan tak dapat apa-apa. Contoh, sembahyang sunat. Sembahyang sunat bila? Yang kita lepas sembahyang maghrib ni kan, orang Syiah ini sunat ba'diyah, sunat qabliyah. Sunat qabliyah, sunat ba'diyah. Kita buat dapat pahala, kalau tak buat tak dapat apa-apa. Yang wajib kita buat ialah sembahyang fardu. Sembahyang sunat tu adalah pilihan kita. Kalau kita buat dapatlah pahala. Kalau kita tak nak buat, tak berdosa. Harus. Hukum yang ketiga ialah harus. Apa dia harus? Boleh buat, boleh tak buat. Apa dia harus? Contoh dia lah dalam segi syarak, harus. Makan harus tak? Makan lah. Minum harus tak? Dia ada perbezaan. Makan tu harus, tetapi dia boleh jadi wajib kalau sekiranya kita dalam keadaan darurat. Kalau tak makan kita
kita mati. Dia boleh bertukar-tukar, harus, wajib. Dan makan juga boleh bertukar pada haram. Kalau kita makan orang lain punya tanpa izin dia, maka makanan kita tu hukumnya haram. Jadi ada makan pula hukumnya sunat. Bila kita makan sunat, makan ikut sunnah Rasulullah. Buka puasa makan apa? Makan buah kurma sunat, minum air zam-zam sunat, dipanggil makan sunat. Ataupun makan, kalau orang ajak kenduri ke rumah dia, kenduri akikah, kita makan rumah dia, sunat kita pergi. Malah wajib pula kadang-kadang, sunat kita makan tu, tuan-tuan. Ada makanan sunat, ada makanan harus, ada makanan yang makruh pula. Apa makna makruh? Dibuat dibuat tak dapat pahala. Kalau tak dibuat dapat pahala. Contoh dia apa? Ada. Pakai rujuk kita ada tak apa. Merokok. Merokok apa hukum dia, tuan-tuan? Haramkah, haruskah, makruhkah? Sebagian ulama ataupun saya tak silap, jumhur ulama mengharamkan rokok. Sebab dia sama macam apa? Macam dadah jugalah, dia ketagihan dan merosakkan diri sendiri. Mereka berpegang kepada ayat Quran, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu masukkan, campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Kalau isap rokok binasa tak? Apa yang binasa? Jasad kita, paru-paru kita. Tapi atuk saya umur 80 tahun merokok, hidup dia lagi. Itu di segi hukum je lah, di segi hukum dia, maknanya kalau kita merokok ni, kalau boleh merosakkan, berhentilah merokok. Itu maksud dia, Baik, kemudian ada lagi satu lagi hukum haram. Dalam syarak ada yang diharamkan. Apa yang haram? Suatu yang kita lakukan menyalahi keredaan Allah. Allah tak redha. Menyalahi sunnah Rasulullah. Menyalahi perintah Allah. Haram kita lakukan. Kadang-kadang orang tanya juga kita kan. Orang tanya kita, Ustaz, saya nak bela anjing lah kat rumah. Apa hukum bela anjing? Haram, harus, makruh, sunat ataupun apa? Haram, harus, sunat, makruh ataupun wajib. Nak bela anjing kat rumah. Tengok keadaan macam mana. Ada tujuan lah, tujuan yang baik di segi syarak. Kalau sekiranya boleh tak makan anjing-anjing? Bola ni harus. Makan boleh tak daging anjing ni lah? Boleh kalau darurat, tak ada makanan lain. Boleh kan? Kalau darurat, tak ada makanan lain, cuk ubi pun dah habis, ayam pun dah tak ada, habis, disapu kat banjir ni barunya, dan tinggal anjing je. Kalau tak makan anjing kan kita mati. Anjing, lain-lain semua dah tak ada, dah tinggal anjing je. Kalau darurat, kalau sekiranya boleh menyebabkan kita mati kalau tak makan anjing, maka dibolehkan kita makan anjing. Tapi kalau kita makan anjing pun mati, tak makan anjing pun mati, biarlah apa? Biarlah mati. Makan pun mati, tak makan pun mati. Tapi kalau kita yakin kita makan anjing itu, kita boleh hidup lagi sehari, maka di segi daruratnya boleh kita makan anjing. Babi pun macam tu.
Kalau kita tak ada lagi makanan lain, tinggal babi je. Habis semua sapu kat banjir. Tinggal babi banyak, bawa kiak babi. Mana lebih baik tuan-tuan? Pecahkan maiden ke makan babi? Kena faham betul-betul segi hukum ni. Antara dua pilihan, pecahkan maiden ataupun makan babi. Maiden hak orang. Kita merampas hak orang. Babi ni tak ada siapa punya. Sebaiklah dia maafkan. Kalau dia tak maafkan, tertanggung tempat akhirat besok. Ini dalam keadaan darurat kita boleh banyak pilihan lah ya. Yang haram boleh jadi halal kalau sekiranya keadaan darurat ya. Kemudian masuk kepada hukum adat pula tuan-tuan dan puan-puan, iaitu ketetapan hukum yang diperolehi melalui percubaan dan kebiasaan. Itu hukum adat. Biasanya kalau kertas dibakar dengan api, maka kertas itu akan terbakar. Itu hukum adat lah tu. Biasanya kalau makan, dari segi adatnya kenyang. Itu hukum adat lah. Hukum kenyang bila makan itu adalah hukum adat. Okay? Hukum yang disebabkan oleh kebiasaan. Okay? Kebiasaannya makan kenyang lah. Semua yang luar biasa berlaku. Bila makan tak kenyang, siapa makan? Makan tak kenyang. Dah 3 loyang ambil dah. Orang kita senang ya, tak payah buat kajian dah. Dia kata apa? Jin dah punya kerja ni. Tapi kalau ahli sains ataupun ilmu kedoktoran, dia akan buat kajian lah. Kenapa dia makan tak kenyang? Buat pembedahan, tengoklah dulu. Itu di segi akal lah ya. Tapi di segi mudahnya orang kita jatuhkan hukum, makan tak kenyang, itu jin dah makan. Jin makan tak? Jin makan, tapi makanan dia macamlah makan macam makan kita. Dia makan tulang-tulang. Sebab tu tulang-tulang jangan simpan dalam rumah, letak kat luar rumah. Sama macam kita beri ayam makan juga, jangan beri ayam makan dalam rumah, letak kat luar rumah. Tulang-tulang pun letak kat luar rumah. Jangan tanam tulang tu sebab jin nak makan. Jangan bakar tulang tu, nanti jin marah. Letak orang bakar tulang? Ada. Sebab tu dia kena ganggu dengan jin. Makanan jin dia bakar. Macam orang lah bakar beras kita, okay? Bakar ni beras ni, kita nak masak nasi tu, beras yang terbakar tu. Maka adalah kisah di Langkawi, apa? Beras apa? Beras terbakar di Langkawi, beras terbakar. Topung terbakar tak ada, beras ada. Topung tak ada, lagi pun terbakar yang tak terbakar. Beras ni makanan manusia, makanan roji kita lah. Baik tuan. Kemudian akal pula. Ketetapan hukum yang diperolehi melalui akal bukanlah melalui hukum syarak atau hukum adat. Hukum yang keluar daripada akal kita ni bukan datang daripada syarak atau bukan datang daripada adat. Datang daripada akal kita. Maka hukum yang datang daripada akal kita terbagi pada 3. Satu dipanggil wujub. Wujub. Arti wujub ialah mesti. Akal kita benda ni kata ini mesti. Mesti apa? Akal katalah wujub, mesti. Nombor 2 yang hukum akal yang kedua adalah istihalah. Istihalah hasilnya tidak mungkin. Akal kata ini tidak mungkin. Yang ketiga, akal kita kata ini harus. Contoh, Contoh 1,
Wujub mesti satu adalah setengah daripada dua. Satu adalah setengah daripada dua. Akal kata ini wujub. Wujub. Mesti satu adalah setengah daripada dua. Dua adalah setengah daripada setengah daripada. Kalau dua setengah daripada satu tu, itu bukan hukum akal itu lah. Dua setengah daripada empat. Empat setengah daripada lapan. Itu hukum akal lah. Akal kita menghukumkan. Ya? Kemudian wujub, dia akan mendatangkan perkataan baru, iaitu wajib. Ya? Daripada hukum wujub itu, maka datanglah wajib. Contoh dia, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah. Apa makna kudrah? Kudrah ni Allah bersifat dengan sifat berkuasa. Ya? Allah berkuasa. Jangan pelik. Apa-apa yang berlaku dalam alam kita ini adalah di bawah kehendak dan kuasa Allah. Ya? Apa saja berlaku, sama ada yang kecil ataupun yang besar. Kita tak pernah pelik dengan matahari, kita tak pernah pelik dengan lautan. Kita tak pernah pelik dengan bintang-bintang yang banyak di angkasa. Tapi baru-baru banjir ini berlaku, orang pun heboh pelik. Apa dia pelik? Quran tak basah. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di segi iradah dan kudrahnya, dia nak tunjukkan sikit saja. Bagi orang-orang yang tak mau faham tentang besar-besar tu, tentang matahari, bulan, bintang, langit yang tak ada tiang dia, gunung, ganang dan sebagainya. Ya? Tuhan tunjukkan sikit dia, bakal kecil macam tu pun orang dah menangis-nangis dah. Dah sedih-sedih dah. Peliknya, ajaibnya. Barulah nak tahu Tuhan tu berkuasa. Sebenarnya Tuhan dah tunjukkan kuasanya lebih daripada tu. Ya tak? Matahari yang terbit daripada timur keluar, terbit daripada barat keluar, terbenam di timur, terbit di timur keluar di barat, terbenam di barat. Ataupun bulan yang mulanya hilal kecil, lepas tu besar-besar, kemudian kecil-kecil. Kita tak pernah tengok tu. Sebab tu dalam Quran banyak ayat-ayat berkaitan dengan apa? Dengan bulan, dengan bintang, dengan matahari, dengan langit. Ya? Ya? Dan akhir besok Allah kata, janganlah pelik lagi bila Allah hancurkan langit ini. Ya? Masa tu tak ada siapa lagi yang kata pelik pun tak pelik. Sebenarnya Allah tu Maha berkuasa. Jangan pelik dengan macam sedikit, tapi kita sesuatu yang besar kita tengok tentang kuasa Allah ni. Tentang langit, tentang matahari, tentang bulan, tentang apa gunung ganang dan sebagainya. Itu yang kita tengok. Yang kecil-kecil ni kita tengok jugalah. Ya betul ni. Ini memang kuasa Allah. Contohnya tsunami tahun 2004 kan, bulan 12 2004 tu semua hancur kecuali Masjid Ar-Rahman tidak hancur. Cuma Allah nak tunjukkan sikit je. Payah sangat nak beri faham manusia ni tentang kebesaran Allah. Payah sangat nak beri faham. Bagilah tunjuk sikit satu bila peristiwa ganjil ni berlaku. Dah selesai. Bila benda-benda tu dah selesai, orang pun lupa balik. Yang semayang tetap tak semayang, yang tak semayang tetap tak semayang, yang semayang tetaplah semayang, yang tak semayang tetaplah tak semayang, yang baca Quran tetaplah baca Quran, yang tak baca Quran tetaplah baca Quran. Tapi bila pelik apa dia? Barulah bekerja-kerja nak semayang ke apa ke, ya? Jangan tunggu pelik baru nak semayang. Sebenarnya banyak perkara-perkara yang besar dan agung ni, ya, yang ajaib ni, yang kita agungkan pula, yang kita agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah tuan-tuan, ya. Dah masuk waktu dah. Dah masuk dah, ya. Dekat tu lah dulu. Kalau ada soalan?
Kalau ada soalan, silakanlah. Kalau saya tak dapat jawab hari ni, bulan depan dah saya jawab. Kira tak bulan ni, bulan Disember, bulan depan, bulan Januari ke? Dekat setahun pun jawab ni. Ha? Tahun depan pun jawab. Baiklah tuan-tuan, saya cakap itulah dulu, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan insya-Allah Allah Taala akan berikan taufik dan hidayah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamu malaikatil muqarrabin fi abdin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.